Ada masalah sikit Nak usahakan. Okey. Boleh nampak dalam macam ni. Okey. Kita ada jadual audit, notis audit, plan audit dan agenda tadi ya. Kita akan buat laksanakan jadual ya. Mungkin jadual ni tuan-tuan jarang melihat bagaimana bentuk jadual ni. Okey, biasanya jadual ini ada dalam fail audit ya, mana-mana auditor yang akan mengaudit audit dalam lah akan nampaklah ya. Saya paparkan saja ya. Ini di peringkat perancangan. Beginilah jadual audit ya. Dia lebih dalam bentuk carta. Ya, ini perancangan untuk kita laksanakan audit. Di jadual ini kita akan tetapkanlah pada bulan bila, pada ketika bila kita akan melaksanakan pengauditan lah. Ya, ini saya ambil contoh ya, jadual audit yang tahun lepas, iaitu kita adakan audit pada 10 Februari hingga 17 Februari. Okay. Ini contoh jadual, ini akan disediakan oleh Ketua Juru Audit dan disahkan oleh pengarah sendiri. Okay. Yang kedua ya, dalam bahagian perancangan adalah berkaitan dengan notis audit. Berkaitan dengan notis audit ya. Notis audit ini adalah merupakan kepada lebih merujuk kepada memo ataupun pelaksanaan audit kepada warga KMM lah. Okay. Notis audit ni diberi kepada ketua unit atau ketua bahagian untuk disebarluaskan kepada ahli masing-masing. Pemakluman berkaitan tarikh mesyuarat pembukaan dan mesyuarat penutup diberi kepada bahagian-bahagian yang diaudit sekurang-kurangnya 7 hari bekerja sebelum tarikh pengauditan lah. Ini notis audit ya. Tuan-tuan pun dah terima tu notis audit sebelum ni. Ini contoh dia. Saya paparkan ya, contoh notis audit di mana mengandungi maklumat-maklumat lah berkaitan mesyuarat pembukaan, mesyuarat penutup, siapa ahli-ahli atau penerima yang perlu hadir di dalam mesyuarat lah. Okay, seterusnya perancangan juga berkaitan dengan agenda. Agenda ni disertakan bersama sewaktu penghantaran notis audit. Ini contoh lah yang telah dibina ya. Yang ini biasanya disediakan oleh KAD dan dengan kerjasama dan pandangan daripada tuan-tuan juga. Alright. Dan perkara yang penting ya untuk kita laksanakan pengauditan nanti adalah berkaitan dengan pelan audit lah. Pelan audit dalaman hendaklah mengambil kira ya kesesuaian juru audit, bidang yang akan diaudit, tarikh dan masa yang sesuai. Perlu dijelaskan di sini ialah ya, juru audit tidak boleh mengaudit kerja sendiri. Saya mengambil contoh lah. Saya dilantik sebagai ketua audit dalaman. Saya tidak boleh mengaudit bahagian saya sendirilah. Tak boleh audit dalaman sendiri. Seperti juga kalau tuan-tuan mengajar ataupun ditugaskan berkaitan dengan pengurusan asrama, pengurusan makmal, tuan-tuan tak boleh ataupun tuan-tuan adalah ahli-ahli daripada asrama, tidak boleh mengaudit bahagian asrama. Mestilah mengaudit di bahagian yang lain ya. Dan pelan audit ini juga adalah sebagai pemakluman dan persediaan kepada pihak yang akan diaudit. Okey, ini contoh pelan audit lah. Saya yakin tuan-tuan dah terima ya. Saya just nak paparkan saja. Yang penting dalam pelan audit ni mestilah mengandungi tarikhnya, disertakan siapakah nama-nama auditor yang terlibat, skop bahagian yang akan diaudit, standard yang kita guna pakai, yang digunakan pakai adalah standard MS ISO 9001-2015. Bilangan kaki tangan dalam organisasi ya, buat masa sekarang kita ada seramai 280 orang kaki tangan. Bahagian-bahagian yang diaudit, tanda tangan ketua juru audit. Alright. Tadi bahagian perancangan, saya teruskan dengan bahagian pelaksanaan lah. Okey, pelaksanaan inilah yang tuan-tuan akan laksanakan pada minggu hadapan ya. Semasa melaksanakan audit ya, tuan-tuan perlulah mencatatkan ya bukti-bukti yang objektif terhadap pelaksanaan sistem pengurusan kualiti. Catatan dibuat dalam borang senarai semak ya. Borang senarai semak, contoh borang kosong tu ada disertakan di lampiran ya. Bahan-bahan yang dibekalkan untuk bengkel ini, dan setiap penemuan ketidakpatuhan perlulah disokong dengan bukti yang jelas.
Dan apa-apa tindakan pun yang berlaku mestilah merujuk kepada standard dan juga proses up dan proses utama sebagai dokumen rujukan di samping dokumen-dokumen yang lain. Okey, inilah sebenarnya setelah kita buat perancangan, setelah kita melaksanakan audit, kita masuk di bahagian pelaporan lah. Ini sebenarnya fokus dia, pelaporan. Okey. Pelaporan ini saya bahagikan untuk pembentangan ini kepada dua, iaitu catatan penemuan dan laporan untuk MKSP lah. Okey. Catatan penemuan ini adalah laporan ataupun dapatan yang diperolehi setelah pengauditan dilaksanakan. Di mana catatan penemuan ini akan dibentangkan semasa mesyuarat penutup audit dalaman. Dan perkara-perkara yang perlu dibentangkan adalah berkaitan pematuhan, NCR, cadangan OFI dan juga teguran lisan. 4 perkara yang perlu dilaporkan. Ini mesti dilaporkan. Seperti yang dahulu kita pernah duduki bersama waktu mesyuarat penutup. Perkara yang penting untuk dilaporkan pada mesyuarat penutup adalah 4 perkara tersebut. Pematuhan, NCR, cadangan OFI, teguran lisan. Inilah contoh catatan penemuan pada pengauditan yang lepas. Kita hanya laporkan sajalah apa tindakan-tindakannya. Okey. Berkaitan dengan catatan penemuan okey, itu kita bincang pada laporan. Saya bentangkan dulu dengan teknik pelaporan dahulu Kemudian nanti barulah kita bincangkan macam mana nak menangani OFI, macam mana nak menangani NCR lah. Okey. Tadi bahagian yang pertama, catatan penemuan pelaporan untuk mesyuarat penutup audit. Okey. Yang itu tuan-tuan biasalah duduk bersama di mesyuarat penutup audit. Sekarang ni pelaporan yang kedua yang perlu dibuat sebenarnya oleh pasukan audit adalah berkaitan dengan laporan MKSP lah. Okey. Bila masa laporan ini perlu dibentangkan dia akan dibentangkan dan disediakan untuk MKSP, di mana laporan ini akan meliputi pelaksanaan proses pengauditan secara keseluruhannya, mengandungi segala maklumat berkaitan NCR dan OFI dan diselitkan bersama analisis perbandingan penemuan berdasarkan audit yang terdahulu, tindakan susulan dapatan audit SIRIM dan juga tindakan susulan daripada audit sebelumnya. Alright. Kadang-kadang mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, mengapa perlu saya bentangkan berkaitan ini Okey. Memanglah biasanya tugasan ini dilaksanakan oleh KAD. Walau bagaimanapun tuan-tuan juga wajar untuk mengetahuinya sekiranya KAD tidak dapat menghadiri mesyuarat, wakil-wakilnya tuan-tuan juga perlu melaksanakan tugas-tugas tersebut. Okey. Untuk pelaporan ini, saya akan fokus pada dua bahagian. Kalau tuan-tuan lihat di paparan skrin tu, di bahagian kotak yang pertama kat sini Okey, kalau kita tengok kotak yang pertama ni, tindakan MKSP bilangan 1 2020, apa laporan yang perlu ada? Tindakan susulan OFI, dapatan audit SIRIM, perancangan audit dalaman 2020 lah. Okey. MKSP bilangan 1 2020 dan MKSP bilangan 1 2021, kandungan laporannya hampir sama saja. Kenapa terjadi demikian cuba kita tengok flow yang di atas tu. Biasanya MKSP bilangan 1 akan diadakan di awal tahun. Kemudian kita ambil contoh tahun lepas, barulah kita melaksanakan audit Dan selepas audit dalaman dilaksanakan, akan muncul MKSP yang kedua untuk dibentangkan segala laporan pengauditan daripada tuan-tuan puan-puan laksanakan. Dan seterusnya akan ada audit daripada pihak SIRIM. Dan akhirnya selepas audit SIRIM akan lagi berlaku MKSP seterusnya. Dan MKSP yang seterusnya itu akan biasanya berlaku pada tahun berikutnya lah. Okey. Saya nak menyentuh kandungan laporan ni di dalam MKSP ni biasa yang dibentangkan oleh KAD lah dalam mesyuarat ni. Apa benda perkara yang perlu ada iaitu NCR, laporan tindakan, cadangan OFI, analisis perbandingan, tindakan susulan audit tahun 2019 dan pematuhan lah. Kita akan bincangkan tentang ini kandungan laporan ini. Alright, ini contoh dia, contoh laporan lah.
Dalam pelaporan mesti ada menyatakan nombor audit, ya, bilangan audit kali keberapa pengauditan dilaksanakan, mesti ada tarikh pengauditan dilaksanakan, skop audit dan auditor-auditor yang terlibat lah. Ya, ini bahagian awal dan seterusnya. Okey, cara nak menulis laporan ni, ya. Okey. Okey. Kalau tuan-tuan lihat di paparan itu, ya, dalam bentuk perenggan, ya, yang penting, ya, dalam laporan mestilah mengandungi, ya, bahagian yang diaudit, skop mana, bahagian mana yang kita laksanakan audit dan maklum balas auditi. Dalam pelaporan juga kita akan menyatakan, ya, sebarang kekangan ataupun masalah semasa pengauditan dilaksanakan lah, ya. Dan saya tak berhasrat untuk membaca secara keseluruhannya di sini. Kalau kita tengok by perenggan tu, perenggan yang pertama tu, audit dalaman telah dilaksanakan. Kita menyatakan bilakah audit itu berlangsung, apakah bahagian yang kita audit, dan bagaimana kerjasama daripada semua bahagian. Kita perlu melaporkan itu. Adakah mendapatkan kesukaran, adakah kerana pergaduhan. Biasanya harap-harap adalah sesi-sesi pergaduhan itu. Okay. Dan dalam pelaporan itu, yang penting kita akan melaporkan tentang penemuan lah. Okey, dalam penemuan ini, cara nak melaporkannya, kita perlu melaporkan NCR dan cadangan OFI, tindakan susulan audit SIRIM dan melaksanakan analisis perbandingan, ya. Semua perkara-perkara ini perlu dinyatakan sewaktu penulisan laporan lah. Okay. Ini adalah analisis perbandingan, ya. Kita akan buat pembandingan, ya. Kalau kita tengok logik, kenapa kita nak buat pembandingan, ya, dengan tahun-tahun sebelumnya? Tujuan kita buat pembandingan ini untuk kita mengenal pasti, ya, apakah penambahbaikan yang kita boleh laksanakan dari setiap kali pengauditan itu kita buat. Kita juga ingin lihat, ya, apakah klausa-klausa yang berkaitan. Sebab dalam standard MS ISO 9001-2015, ya, penambahbaikan berterusan ini perlu dilaksanakan, ya. Kita akan buat perbandingan dan berdasarkan klausa-klausa yang kita perolehi daripada dapatan penemuan tadi, kita akan buat, ya. Kita akan lihat, ya, apakah sebenarnya tindakan-tindakan atau bahagian-bahagian yang perlu ditambah baik. Dan selain daripada membuat dalam bentuk penjadualan, buatlah, ya, dalam bentuk bergraf lah. Okay. Dia ada analisis perbandingan dan akhir sekali kita perlu buat rumusan lah. Rumusan ni dibuat untuk menyatakan adakah organisasi ini mematuhi segala kriteria ataupun syarat yang ditetapkan dalam standard. Adakah organisasi iaitu kolej kita sendiri melaksanakan segala apa yang telah didokumentkan di dalam proses-proses. Okay. Ini contoh-contoh lah cara melaksanakan pelaporan, ya. Sekali lagi saya ingin ingatkan, ya, walaupun tuan-tuan jarang melaksanakan perkara-perkara tersebut, ya, anggaplah ini sebagai perkongsian, ya, untuk tuan-tuan laksanakan, okey, untuk masa-masa yang akan datang. Cumanya ingin saya maklumkan tadi, ya, tentang berkaitan pelaporan ini, sewaktu kita membentangkan penemuan berkaitan NCR dan OFI, okey, NCR ni akan dibentangkan waktu mesyuarat penutup dan terus tindakan perlu diambil lah. Berkaitan dengan OFI ini pula, ya, sewaktu penemuan mesyuarat penutup, ia adalah diterima sebagai cadangan sahaja. Kerana semua OFI akan dibentangkan dalam mesyuarat MKSP, sama ada pihak pengurusan tertinggi dan ahli mesyuarat menerima segala cadangan tersebut. Seandainya di dalam mesyuarat MKSP, semua cadangan-cadangan OFI diterima, barulah tindakan seterusnya akan dilaksanakan. Ya, ini saya just bagi contoh lah, ya. Okey, contoh. Okey, kenapa yang ini kosong pula? Okey, tindakan susulan. Okey. Tadi saya nyatakan pelaporan ada dua bentuk lah, ya, untuk MKSP ni. Tapi kali ini kalau kita lihat, ya, tadi saya nyatakan di awal tu mesti ada bahagian di audit, tarikh audit, bahagian yang di audit. Okey. Kenapa kosong di situ? Kerana pelaporan ini disediakan, ya, selepas audit, kerana tiada sebarang pengauditan lah.
dilaksanakan sebelum MKSP ini dilaksanakan lah. Kerana kita buat audit dalaman sekurang-kurangnya setahun sekali. Dan MKSP dalam setahun biasanya akan ada 2 kali lah. So dalam satu pelaporan MKSP, satu kita akan bentangkan tentang dapatan dan satu lagi kita hanya bentangkan perancangan untuk masa yang akan datang lah. Okay, ini contoh dia. Okay, ini tiada pengauditan, kita akan kosongkan. Cuma kita kena take aware tentang tindakan susulan lah yang kita perolehi daripada audit sirim, audit dalaman. Ini contoh tindakan susulan terhadap penemuan OFI berdasarkan MKSP sebelumnya. Okay. Yang ini mungkin saya agak pantas sedikit dia lebih kepada pelaporan ya. Dan semua pelaporan-pelaporan ini nanti kita kena rekodkan lah. Yang ini ya khususlah pada juru audit yang akan mengaudit bahagian audit dalaman ya. Semua perkara-perkara yang saya nyatakan di paparan ini perlu diletakkan dalam fail audit dalaman ya, bermula daripada jadual audit, notis audit, senarai semak, borang NCR, borang OFI, borang rekod kedatangan, laporan audit dalaman, log NCR dan salinan sijil kursus. Okey. Pada sesi yang pembentangan saya ini lebih kepada tugas-tugas perkeranian lah sebenarnya pelaporan-pelaporan ini. Di bahagian awal tadi, di sesi pertama dan sesi kedua, lebih kepada tugas pengauditan yang kita laksanakan. Alright. Saya teruskan saja ya. Okey, dengan bahagian ini yang terakhir ini bahagian pelaporan, saya beragak laju sedikit di sini. Okey. Yang saya nak tekankan ini tentang NCR lah. NCR dan juga saya nak share yang ini ya, slide yang kedua ni. Saya teruslah pada slide yang kedua. Okey, yang inilah. Yang ini tuan-tuan perlu take alert lah. Yang ini memang kita akan laksanakan daripada tak dapat ya. Okey. Tindakan terhadap NCR dan OFI ya. Just sebagai ulang kaji ya, apa yang dimasukkan sebagai ketidakpatuhan, iaitu kita bahagian kepada 2 bahagian, major dan minor lah. Major ini adalah ketidakpatuhan yang menyeluruh terhadap sistem pengurusan kualiti, aktiviti yang bercanggah, melanggar atau menyalahi standard atau prosedur, memberi kesan yang ketara kepada kualiti produk perkhidmatan, itu NCR major lah. Contohnya katakanlah kita tak buat audit dalaman langsung untuk tahun ini, kita akan dikenakan NCR major lah. Minor ni, setakat ni kita tak pernah lagi NCR major, harapnya tak ada lah menerima ya. Minor untuk audit dalaman pernah 2 kali lah dalam rekod pengauditan. Pada tahun 2016 ada sekali NCR minor dan pada 2019 ya, iaitu ketidakpatuhan yang kecil atau sedikit terhadap sistem pengurusan kualiti. Okey. Kita nak masuk bagaimana kita nak menangani NCR ini ya. Okey. Bilakah NCR ni? Seperti saya sebutkan tadi ya, NCR ini akan dilaporkan semasa mesyuarat penutup audit ya, di bahagian catatan penemuan. Apakah tindakan yang perlu dibuat ya? Tindakan ini bukanlah tertanggung ke atas KAD saja, tetapi kepada juru audit, kepada pihak yang diaudit, kepada pengurusan tertinggi ya. Pihak yang diaudit hendaklah melaksanakan pembetulan. Ada 2 perkara itu, pembetulan dan mencadangkan kepada juru audit dalaman tindakan pembetulan. Ada 2 perkara itu berkaitan pembetulan dan tindakan pembetulan ya. Dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan NCR lah. Okey, melaksanakan pembetulan. Maknanya pembetulan adalah tindakan segera bagi mengatasi masalah. Itu adalah pembetulan, tindakan segera. Tindakan pembetulan pula adalah perkara-perkara yang kita rancang, yang kita buat bagi mengelakkan perkara yang sama itu berulang dan sebaiknya tidak akan berulang lagi lah. Juru audit bertanggungjawab untuk membuat semakan dan mendapatkan persetujuan KAD. Okey, biasanya kita akan berbincang terlebih dahulu lah tentang perkara tersebut ya. Dan apabila NCR ini dilaporkan, paling mustahak adalah mendapatkanlah pembetulan ya. Pembetulan itulah yang perlu dilaksanakan dengan segera ya.
Tindakan NCR ini juga, pihak yang diaudit mestilah melaksanakan pembetulan dan tindakan pembetulan seperti yang dipersetujui di dalam borang NCR. Juru audit dan KAD akan mengesah dan merekodkan tindakan pembetulan yang telah dilaksanakan. Jika tindakan pembetulan dilaksanakan, NCR akan ditutup. Okay. NCR yang ditutup akan direkodkan dalam log NCR untuk tujuan pemantauan. Log NCR diisi dan diselaraskan oleh KAD. Okey, kita tengok satu situasi. Ini borang NCR. Ada di dalam perkongsian rakan-rakan juru audit di bahagian bahan-bahan dokumen untuk bengkel. Kita tengok di bahagian itu ada klausa, apa yang terkandung lah. Yang ini kita jarang buat sebab kita jarang memperolehi NCR dalam semasa melaksanakan pengauditan. Tapi tidak bermakna kita boleh mengabaikan perkara-perkara inilah. Klausa, kita akan isikan ketidakpatuhan dan ada ruangan punca lah untuk mengenal pasti ketidakpatuhan, kemudian pembetulan dan tindakan pembetulan. Okey, kalau tuan-tuan lihat ketidakpatuhan ini adalah penemuan yang diperoleh oleh auditor lah. So bahagian tersebut akan diisi oleh auditor berkaitan klausa dan juga dengan ketidakpatuhan. Setelah NCR ini diterima sebagai satu NCR, puncanya kena diisi oleh auditi. Pembetulan juga perlu diisi oleh auditi, tindakan pembetulan perlu juga diisi oleh auditi. Walau bagaimanapun, walaupun penyataan di situ menyatakan diisi oleh auditi, auditor perlulah memandu ataupun bagilah guideline tata cara untuk menulis laporan-laporan tersebut supaya dianya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam standard. Dan akhir sekali setelah auditi melaksanakan pembetulan, telah melaksanakan tindakan pembetulan, auditor perlu menyemak kembali dan memastikan adakah semua ketidakpatuhan yang dilaporkan dan punca-puncanya telah dilaksanakan pembetulan dan juga tindakan pembetulan yang sewajarnya. Seandainya semua tindakan-tindakan atau pelaporan telah disempurnakan dengan sebaiknya, kita akan anggap NCR ini selesailah. Sekiranya tindakan-tindakan itu tidak menyelesaikan masalah yang sedia ada, bermakna kita tidak boleh tutup NCR ini. Kesnya tidak ditutuplah, kita perlu teruskan lagi bagi memastikan punca masalah ini dapat diselesaikan. Okey, untuk memahami serba sedikit tentang tata cara penulisan laporan NCR ini, saya bagi satu contoh lah Okey. Satu contoh situasi klausa berkaitan 8.5.1 kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan saya bagi satu situasi ketidakpatuhan yang dilaporkan yang kita akan letakkan di dalam borang NCR itu. Menyatakan tiada bukti borang kutipan yuran peperiksaan pelajar 001 hingga 005 telah disemak dan ditandatangani oleh PEK pada tarikh 17 September 2019 hingga 21 hari bulan 9 2019. Dan situasi ini kita letakkan pengauditan ini dilaksanakan pada 8 Mac 2020. So kita akan isikan di bahagian klausa tu nombor klausa yang berkaitan penyataan ketidakpatuhan berserta dengan tarikh audit lah. Sekarang kita bergerak Okey. Macam mana kita nak menulis statement penyataan berkaitan punca, pembetulan dan tindakan pembetulan Kita tengok. Punca, kita tak boleh letak sebenarnya sebab dia jawab terlepas pandang. Itu jawapan yang paling mudah lah. Terlepas pandang, tetapi dalam untuk menyatakan pelaporan kita kena sentiasa bertanya mengapa perkara ini terjadi kepada perkara asas yang berlaku. 5 why. Why. Kita akan tanya why. Kenapa dia akan berlaku? Kalau kita tanya sekali, kenapa sebab tidak direkodkan? Terlepas pandang. Itu bukan puncanya. Kita akan kaji. Macam mana dia jadi terlepas pandang pula? Mengapa yang menyebabkan dia jadi terlepas pandang? Okay. Ini saya buat satu situasi kalau kita menjawab macam inilah. Okay. Dia jawab tentang pembetulan.
borang kutipan ditandatangani semula. Okey, apa maksud pembetulan tadi? Tindakan segera bagi mengatasi masalah. Nampak macam ada betulnya di situ. Borang kutipan ditandatangani semula. Nanti kita akan lihat ya, cara mana yang lebih baik. Okey, tindakan pembetulan. Kalau kita imbas balik, apa maksud tindakan pembetulan? Tindakan yang kita akan laksanakan bagi memastikan perkara yang sama tidak akan berulang kembali. So pernyataan di sini, memastikan kejadian di atas tidak berulang lagi pada 15 hari bulan 3 2020. Okey, kalau kita lihat pernyataan ini, dia tak menyatakan pun sebenarnya tindakan. Dia hanya menyatakan ayat memastikan kejadian tidak berulang. Tapi apakah tindakan sebenarnya yang dibuat bagi memastikan tindakan itu tidak berulang? Ya? Kadang-kadang kita pun terlepas pandang perkara-perkara ini, cara nak menyatakan pernyataan dalam penulisan laporan. Okey, sekarang saya akan tunjukkan pula contoh. Seharusnya bagaimana cara kita menulislah. Ini sebagai contoh. Okey, punca. Kita akan tengok. Okey, puncanya, hasil kesihatan telah menunjukkan bahawa PK telah bercuti pada tarikh tersebut. Dan pegawai terbabit pada hari itu tidak memberikan borang kutipan yuran peperiksaan pelajar pada tarikh tersebut untuk ditandatangani oleh penolong akaunten kerana tiada arahan bertulis berkenai pelaksanaan tersebut. Okey, kita nampak perbezaan ya, perkataan terlepas pandang ni. Bila kita dah jawab dengan kali 5Y tu, Y, akhirnya kita akan jumpalah perkara pokok yang menyebabkan perkara itu terjadi. Okey, itulah sepatutnya punca ya, dia mesti kepada root dia, punca asal dia. Kita kena sentiasa bertanya, mengapa. 5 kali mengapa. Cik Amran sebut tadi, 5 kali mengapa. Okey. Okey, pembetulan. Pembetulan apa? Kita refresh balik. Sementara ingat ya tuan-tuan dan puan, tindakan segera yang kita laksanakan. Okey, borang kutipan bertarikh 17/9/2019, 21 hingga 9 2019 telah disemak dan ditandatangani. Itu saja. Betul lah seperti tadi, pembetulan adalah tindakan segera. Okey, apakah tindakan pembetulannya? Okey, apakah tindakan yang kita akan buat bagi memastikan perkara itu tidak berlaku? Ini contoh dia. Memo telah dikeluarkan untuk pemberitahuan proses semakan semasa ketiadaan PEK dan arahan kerja proses kutipan yuran peperiksaan pelajar 001 hingga 005 telah dikemaskini pada 15 Mac 2020. Tu, tindakan pembetulan dia adalah mengeluarkan memo. So memo ni kenapa dikatakan sebagai tindakan? Apabila memo telah dikeluarkan sebagai pemberitahuan kepada kaki tangan yang terlibatlah semasa ketiadaan PEK supaya proses kerja itu tidak terputus. Dan talimat arahan kerja telah dikemaskini dan diberi kepada kaki tangan yang berkaitan pada 18 Mac 2020. Okey, bila tindakan pembetulan dilaksanakan dia mesti ada tarikh lah siap tarikh siap dia kat sini adalah 18 Mac lah. Kerana bagi memastikan tindakan perkara ini tidak berulang, memo dikeluarkan dan taklimat telah diberikan. Itulah maksud tindakan pembetulan di sini. Okey tuan-tuan, masa mampu lagi tuan-tuan mendengar di waktu tengah hari ni, keadaan semakin azab di tengah hari ni, saya tahu keadaan kita sama saja. Okey, tuan-tuan sambil makan, sambil minum, mungkin di mana saja tuan-tuan berada, semoga tuan-tuan saja dirahmati Allah. Okey, kita masuk contoh yang kedua tuan-tuan. Saya bagi contoh ya tuan-tuan. Sama-sama tuan-tuan boleh berfikir cuba kita cadang-cadangkan jawapan-jawapan yang mungkin kita rasa jawapan yang paling mudah kita nak jawab Okey, kita bagi contoh yang kedua, klausai berkaitan 7.1.3 berkaitan dengan prasarana ketidakpatuhannya yang dia nak wujudkan kat sini adalah pemadam api telah tamat tempoh untuk diperiksa. Biasalah bila kita tengok pemadam api ini perkara paling senang, kita tengok jalan mana-mana je. Kita tengok pada stiker tarikh tempoh, tarikh tamat dia. Kita ambil contoh je lah. Ini bukan cerita sebenar, contoh saja. Sebab kita nak ambil mudah dengan situasi sekeliling kita. Contohnya di unit HEP dan unit counselling. Tarikh pengauditannya pada 10 hari bulan Mac. Okey. 10 hari bulan Mac Alright. Okey, punca dia nak jawab beban tugas yang banyak. Beban tugas yang banyak. Ingat seperti tadi, ingat kata-kata Cik Amzan pesanan tu 5 kali why. 5 kali mengapa. Mengapa ini terjadi. Okey, kita tengok.
Punca pembetulan tindakan pembetulan. Antara ada 3 ni, ada tak yang benar atau tak yang betul? Okey, punca ni memang nampak clear lah. Itu tak tepat lah. Itu bukan punca dia. Pembetulan dia, pemadam api unit HCP dan unit kaunseling telah dihantar untuk diperbarui pada 17 Mac 2020. Pembetulan ni tepat. Tepat ya. Ini tak ada masalah kat sini. Punca tadi bermasalah. Pembetulannya okey kerana apa? Tindakan segera yang diambil bagi mengatasi masalah pada ketika itu. Kalau kita lihat ya, waktu kita audit tadi 10 hari bulan. Tadi permulaan saya sebut tadi pada pembentangan, bila NCR diberikan, auditi perlu mengambil pembetulan ya, membuat pembetulan dalam tempoh 7 hari bekerja. Dan auditi ini telah melaksanakannya pada 17 Mac lah. Okay, untuk melaksanakan pembetulan ya, masih dalam lingkungan 7 hari bekerja lah di situ. Kita lihat tindakan pembetulan. Adakah benar pernyataan ini? Jangan tengok pada gambar menangis di situ. Kalau kita tengok gambar menangis di situ, confirm kita tahu itulah jawapannya bukan saya. Pastinya bukan. Tindakan pembetulan memastikan kajian di atas tidak berulang lagi. Okay. Ini bukanlah cara penulisan tindakan pembetulan yang tepat ya. Kerana tindakan pembetulan, kalau kita ingat balik pada awal tadi, tindakan pembetulan mesti menyatakan tindakan yang telah dibuat bagi mengatasi keadaan ini tidak akan berulang. Ini dalam bentuk umum dia cakap kita akan pastikan benda ini tak akan berulang. Itu maknanya cakap-cakap kosong begitu tidak bolehlah diterima. Setiap kali penyataan tindakan pembetulan mestilah disokong dengan apa tindakan yang akan dilaksanakan. Okey, seharusnya bagaimana tuan-tuan? Okey, seharusnya kita lihat di paparan skrin. Barulah kita boleh tersenyum ya. Okey. Kalau tuan-tuan menulis catatan laporan NCR dengan lengkap, sebenarnya ya tuan-tuan, kalau kita membantu auditi ni untuk menulis penyataan pembetulan dan tindakan pembetulan, apabila tuan-tuan melaksanakan tindakan susulan ataupun menyemak kembali situasi ataupun NCR yang telah dikenakan, tugas tuan-tuan, tugas kita akan jadi lebih mudah lah. Okay? Dan pihak SIRIM akan lihat laporan ini, tindakan telah diambil pada sekian-sekian, apakah langkah-langkah kerja yang dibuat bagi mengatasi masalah ini. Semuanya dengan detail-detailnya ada. Okay? So situasinya punca dia, tiada kaedah pemantauan. Rupa-rupanya kes pemadam api tadi, tamat tempoh, kaedah pemantauan dia. Kaedah pemantauan, dia tiada kaedah pemantauan tamat tempoh pemadam api serta lokasinya di premis dilaksanakan. Maknanya, tiada jadual, tak ada kaedah macam mana tugasan untuk pemantauan. Okey, itu punca dia. Pembetulan dia seperti tadilah, pembetulan tadi, statement tadi pun betul. Pemadam api di unit HCP dan unit kaunseling telah dihantar untuk diperbaharui pada 17 Mac 2020. Yes, tindakan pembetulan adalah how. Good, terima kasih Puan Rosidawati. Ustazah Zara, 5 kali Y. Yes, Y. Okay. Okay, tindakan pembetulan. Okay, kita tengok catatan, contoh catatan lah. Satu rekod pemadam api FPA 0103. Ini akan dibina lah. Yang menyatakan lokasinya serta tarikh untuk diperbarui telah diwujudkan. Arahan kerja juruteknik telah dikemas kini dengan memasukkan keperluan pemantauan yang harus dibuat setiap 2 minggu. Dan taklimat telah diberi pada 22 Mac 2020. Bermakna ya, dalam kes ini ya, tarikh-tarikh tu kalau kita tengok ya, pembetulan dia telah dibuat pada 17 Mac, kira 22 Mac itu kira tarikh selesai lah, tarikh siap lah. Okay, itu tata cara menulis laporan ya, dapatan NCR. Contohlah. Okey. Sekarang kita masuk bahagian yang tadi. Setelah semua laporan-laporan tadi ada perbincangan awal tadi, yang ini log NCR ni akan dibuat oleh KAD lah. Apa yang dipaparkan ya dalam log NCR ini? Log NCR ini akan menyatakan semua rekod-rekod NCR lah yang kita temui sebagai satu rumusan. Okey. Kita akan letakkan nombor laporan ini, kita akan rujuk lah. Kalau laporan NCR tadi nombornya bilangan nombor 1 tahun 2020. So ini adalah ringkasan laporan. Log NCR ini adalah memindahkan semua maklumat dalam borang NCR ke dalam satu borang secara keseluruhannya. Mungkin sewaktu pengauditan kita akan menemui sebagai contohlah, diminta dijauhkan, kita jumpa contohnya 5 NCR. So semua NCR itu akan direngkaskan dalam satu log lah. Kalau kita lihat log NCR mesti mengandungi nombor laporan, tarikh siap,
tindakan respon. Tindakan respon ni apa yang kita akan isi adalah pembetulan dan tindakan pembetulan yang telah dibuat oleh auditi. Tarikh susulan. Tarikh susulan ni adalah tarikh di mana juru audit menyemak kembali lah. Dan dia ada ruangan catatan di situ. Ruangan catatan ni kita akan letak saja selesai atau tidak selesai. Kalau selesai maka kes ditutup. Kalau tak selesai, kita akan terus dan mengikuti auditi tersebut. Okey, kita masuk bahagian yang terakhir, OFI. OFI ni adalah situasi di mana tiada bukti yang cukup untuk dikategorikan sebagai ketidakpatuhan. Biasalah, ini yang biasa tuan-tuan temui lah. Okey, saya ambil satu contoh saja. Yang ini sikit saja. OFI biasa kita jumpa. Okey, OFI ni bila masa dilaporkan? OFI akan dilaporkan semasa mesyuarat penutup audit dalaman. Okey. Apa tindakan kita apabila dapat OFI? Ini bezanya OFI dengan NCR. NCR apabila dilaporkan semasa mesyuarat penutup audit dan diterima, kita kena terus buat tindakan. Auditi kena buat pembetulan dalam masa 7 hari. Dia berbeza dengan OFI. OFI ni macam ada mahkamah rayuan pula. Dia ada macam bila kes dijatuhkan, dia tidak akan jatuh terus. Perkara-perkara OFI ni akan dibincangkan semula dalam MKSP. Cadangan OFI. Sebab tu dalam penyataan tindakan tu ada penyataan cadangan. Waktu penutup audit kita syorkan, okey, ini untuk diberi OFI. OFI apa, OFI apa. Tapi kita tidak akan menerima lah. Pihak pengurusan tertinggi tidak akan menerima OFI itu dalam mesyuarat penutup audit. Cadangan OFI akan dibentangkan dalam mesyuarat kajian semula pengurusan. Jika dipersetujui, OFI akan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang diaudit. Bagi melaksanakan pembetulan ataupun tindakan pembetulan. Ini berbeza sikit dengan NCR. Dia ada dua ni, pembetulan atau tindakan pembetulan lah salah satu. Dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh mesyuarat kajian semula pengurusan. Maknanya OFI yang dicadangkan tu akan dibentangkan, dan tindakan seterusnya akan diambil selepas MKSP dilaksanakanlah, memutuskan menerima semua SI tersebut. Juru audit bertanggungjawab untuk membuat semakan dan mendapatkan persetujuan KAD. Okey, ini tindakan kita lah. Setiap OFI yang dipersetujui akan dilaporkan dalam borang. Ada borang. Bila kita mengaudit, kita tidak akan lari daripada borang-borang ni. JAD berkenaan adalah bertanggungjawab untuk memastikan pihak yang diaudit faham sepenuhnya OFI yang dipersetujui dan menandatangani borang OFI untuk mengesahkan OFI. Ini apabila kita melaksanakan audit ya tuan-tuan, bila kita rasa kita merasakan penemuan kita ni setelah kita bincangkan, sebab tu kalau tuan-tuan lihat pada penguatian lepas, ada satu sesi tu adalah sesi perbincangan penemuan. Waktu seksi melaksanakan perbincangan penemuan itulah yang kita sama-sama juru audit, kita semua ni, dapatan tuan-tuan kita bincangkan bersama, kita nak letakkan OFI ke NCR ke ataupun teguran lisan. Apabila kita mengambil kata sepakat, kita mencadangkan sebagai OFI, kita perlu memaklumkan kepada auditi yang terlibat bahawa kita akan mencadangkan ini sebagai OFI. Kita tak boleh macam menjadikan dia sebagai satu rahsia lah, satu kerahsiaan. Bukan apa, kita satu biarlah mereka tahu. Kadang-kadang bila masuk mesyuarat MKSP ni, bila dia tak tahu, kita anggap dia sebagai OFI dan sebagainya, takut ada pertelagahan lah. Biarlah auditi kita faham kenapa kita beri dia OFI, apa sebabnya. KAD dan juru audit akan mengesah dan merekodkan pembetulan tindakan pembetulan yang telah dilaksanakan. Okey, jika pembetulan tindakan pembetulan dilaksanakan, OFI ditutup. Okey, yang ini saya bagi satu contoh je lah. Okey, kita tengok ini borang kosong. Borang OFI agak berbeza sedikit dengan borang NCR. Hanya bilangan, klausa, butiran itu adalah butiran penemuan yang kita perolehi lah. Dia ada klausa. Okey, butiran ini adalah apa yang kita temui waktu pengauditan. Tarikh sama atau selepas. Okey, dalam borang OFI ini, dia ada letak tarikh. Tarikh yang di bahagian atas tu tarikh yang samalah. Kerana borang ini kita akan buat apabila MKSP memutuskan bahawa OFI ini diterima lah. Kemudian ada bahagian tindakan susulan.
iaitu mengandungi pembetulan ataupun tindakan pembetulan yang dilaksanakan lah. Salah satu daripada dua perkara itulah. Dan hari sekali tarikh selesai. Okey, saya ambil contoh ya. Contoh akhir untuk tengah hari ni. Kita ambil satu situasi lah. Saya harap tuan-tuan boleh nampak ni. Sebab saya tak besar ni. Borang OFI. Situasi dia. Klausa 10.2.2. Berkaitan apa tu? Khidmat luar. Apa penemuan dia tu? Tindakan susulan bagi isu yang telah dikemukakan dalam mesyuarat bersama pengusaha bilangan 1 2019 Januari hingga Jun tidak direkodkan. Berdasarkan juruk audit pada ketika itu menemui bagi tempoh Julai 2019 hingga 2020 Jawatan Kuasa Kawalan Kafeteria tidak merekodkan tindakan susulan bagi isu yang dikemukakan dalam mesyuarat bilangan 1 2019. Ini adalah merujuk kepada pada perkara 2.0 laporan pemantauan Januari 2019 minit mesyuarat bertarikh sekian-sekian. Okey, kita tengok dia mesti ada kajian klausa. Klausa tu mesti tepat. Kalau klausa kita letak kat tepat kita boleh dapat OFI daripada pihak SIRIM pula. Audit dalaman akan dapat OFI. Tanda tangan, contoh tanda tangan tak ada tapi nama auditor tu Jananik. Tanda tangan auditornya adalah Aaron Aziz. Encik Aaron Aziz adalah pengerusi Jawatan Kuasa Kawalan Kafeteria yang diaudit pada ketika itu. Okey, tuan-tuan kalau saya tengok saya nak kaitkan kena tarikh ni. Audit ini kita buat kalau saya ingatkan kembali tarikh mengaudit dengan tarikh apa yang ada dalam borang FI kadang-kadang terlalu jauh. Kenapa jadi demikian Okey, saya ambil situasi ni kes Encik Aaron Aziz dengan auditornya Cik Jananik ni. Pengauditan ini dilakukan pada bulan Februari atau bulan Mac lah. Saya letak bulan Februari Februari, penghujung Februari tahun 2020. Tapi kenapa tarikh dia tu 28 Ogos? Yang ini yang saya nak bangkitkan tarikh dia 28 Ogos tu kerana OFI hanya diterima selepas MKSP dilaksanakan. MKSP pada ketika itu dilaksanakan pada 26 Ogos. Saya wujudkan situasi Kita mengaudit awal tahun. Kita kena bentangkan catatan penemuan pada penutup audit dan OFI ini kena bentangkan dalam MKSP. MKSP berlangsung pada 26 Ogos. So tarikh itu perlu diletakkan sama ada tarikh yang sama berlangsungnya MKSP ataupun selepas MKSP dan tidak lebih daripada 7 hari bekerjalah untuk tindakan itu. Dan tindakan susulan pembetulan ini, kalau tuan-tuan baca pernyataan situ, mesyuarat Jawatan Kuasa Kawalan Kafeteria bilangan 1 2020 telah dilaksanakan bertarikh 28 Februari. Okey, tengok pula tarikh kat situ. Tarikh laporan ini 28 Ogos. Tapi tindakan dia 28 Februari. Seolah-olah tindakan telah dibuat terlebih dahulu. Jangan tuan-tuan dan puan Tadi saya ulang balik, OFI diterima sewaktu MKSP dibuat. Kita mengaudit tadi pada awal Februari. Ada kebanyakan pada situasi-situasi keadaan semasa, biasanya auditi kita akan bertindak lebih awal lah. Apabila mereka bertindak lebih awal, mereka akan melaksanakan program-program ataupun tentatif perkara-perkara bagi mengatasi masalah. Ini tindakan yang, bahagian tindakan susulan ni tindakan yang dilaksanakan oleh ADT. Tarikh di atas tu tarikh report diterima. Dia tak ada masalah kat situ. Tindakan boleh dilaksanakan selepas pengauditan dilaksanakan lah. Jangan pula tarikh tindakan ataupun tindakan pembetulan ni sebelum tarikh audit. Itu tak boleh. Sebab kita mesti mengaudit dulu. Saya ambil situasi tadi. Kita audit pada Februari, contohnya 15 Februari. Tapi MKSP hanya berlangsung pada bulan Ogos. Sebab itu tarikh report dia akan berlangsung pada Ogos. Tapi tarikh yang dinyatakan dalam tindakan susulan tak ada masalah kat situ. Okey, setelah selesai pembetulan dan tindakan tu, kita tengok bila kita nak buat tu dalam tindakan susulan tu sama ada pembetulan ataupun tindakan pembetulan yang telah dilaksanakan lah. Kita boleh tengok mesyuarat telah dilaksanakan berdasarkan minit tu kita telah nyatakan
pengerusi telah membuat teguran kepada Jawatankuasa Pembantau supaya mendapatkan cop daripada pengusaha kafe dan memaklumkan kepada pengusaha kafe sekiranya terdapat sebarang komen dan penambahbaikan selepas pemantauan dijalankan. Kita nyatakanlah cabutan daripada minit apa perancangan yang Jawatankuasa itu telah buat bagi memastikan situasi yang penemuan itu tidak berlaku kembali. Bila kes ini dah selesai, jangan lupa untuk mendapatkan semula tanda tangan auditor atau auditornya Jananik tadi dan auditornya Encik Aaron Aziz. Dan setelah selesai ni, kita dah buat follow up tindakan susulan, kita letak tarikh semula lah, iaitu untuk menutup lah kes OFI ini. Okey, itulah tuan-tuan sedikit sebanyak tata cara sebagaimana kita fokus pada dua ni je, sebab waktu audit inilah perkara yang sering kita jumpa, OFI ataupun NCR. Apa-apa pun masalah berkaitan OFI dan NCR ini, sebelum kita menentukan, dia akan balik kepada satu juga, perbincangan antara pasukan lah. Kita boleh berduduk sama-sama, perkara-perkara ini tak boleh dibuat bersendirian. Kita akan duduk sama-sama untuk kita bincangkan tindakan-tindakan yang bersesuaian lah, yang kita boleh laksanakan bagi mengatasi semua perkara-perkara penemuan-penemuan ini. Akhirnya nanti tujuan kita mengaudit dia akan berbalik semula lah. Apa tujuan kita melaksanakan pengauditan ini? Kita nak memastikan adakah organisasi kita, iaitu kolej kita, melaksanakan perkara-perkara mengikut standard, mengikut proses-proses yang telah didokumentkan. Tujuan kita untuk mencari penambahbaikan dari masa ke semasa. Ingat, kita tu buat pengauditan bukanlah untuk mencari kesalahan individu atau pihak-pihak tertentu. Kita buat pengauditan adalah sama-sama untuk menambah baik sistem pengurusan kualiti kolej kita sendiri. Saya rasa itu saja pembentangan berkaitan dengan pelaporan ini. Saya buka kalau ada sedikit nak bagi pandangan ataupun cadangan. Tuan-tuan bolehlah nyatakan di bahagian teks tu, ataupun nak bagi apa-apa cadangan dan sebagainya. Okey, silakan tuan-tuan, seandainya ada persoalan nak diajukan. Kalau adalah pandangan nak share ke ataupun nak berkongsi ke. Ada tuan-tuan? Kalau tak ada, saya nak ambil sikit lagi masa just nak mendatangkan. Ada. Kita ada share. InsyaAllah bahan bengkel akan dikongsikan. InsyaAllah ada. Bahan bengkel ni kita dah buat dah sediakan share dokumen tu. Dalam dokumen. Tapi share dokumen tu dalam drive. Tuan-tuan perlu gunakan email KMM lah. Dan insyaAllah slide presentation ni dalam PDF ni saya akan masukkan sekali lah untuk rujukan sama-sama. Sebagai rujukan untuk kebaikan kita bersama lah. Dan minggu depan sebagai pengertian bersama, kita akan melaksanakan audit dalam. Mesyuarat pembukaan akan dilaksanakan secara dalam talian lah. Walau bagaimanapun insyaAllah saya minta kerjasama tuan-tuan, kita akan juga bentuk jawatankuasa walau kita melaksanakan secara dalam talian jawatankuasa kecil akan dibentuk lah bagi memastikan pelaksanaan audit dalaman ini dapat berlangsung dengan baik dan sempurna insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya kembali semula kepada Tuan Moderator Cik Alimi. Kembali kepada Cik Alimi. Okey, terima kasih Cik Khairul Nizam di atas penyampaian. Ada soalan tu. Ada persoalan satu lagi tuan, silakan. Ada tak auditor yang dah lama macam Ustazah dan Zahra yang lain mempunyai satu indeks bagi klausa? Contohnya bagi suatu proyek itu lakukannya. Adakah maksud puan seperti pedoman tadi? Kalau apa soalan dia ni Nizam, saya explain sikit. Okey, contoh boleh silakan. Okey. Banyak klausa kan. Dan klausa ya, tu betul. things betul tak untuk perkara tertentu kan. So maksud saya ada tak macam satu ringkasan nak baca standard tu banyak kan. So ada tak macam satu ringkasan, katakan klausa 7.2 tu untuk apa, 7.3.1 tu untuk apa, tahu dia punya short form tu, singkatan tu.
Ada tak kita buat something yang macam tu? So that bila auditor baru macam saya yang terkapai-kapai ni nak audit, so bila kita jumpa satu benda, oh ni klausa dia kan. So kalau jumpa yang tu, oh ni klausa dia, senang kita cari tau. So boleh tak kita come up dengan something like that lah. Cadangan saya je. Okey. Okay, itu saja. Ya, Okay. nak permudahkan Oh. pahaman. Okey, Niraina. Okey, saya cuba jawab Puan Nusira sekejap. Okey, bagus juga idea tu sebenarnya. Okey, saya cuba fahamkan soalan Puan tu. Kalau ikut pembentangan yang Cik Rozaini bentangkan tadi, dia ada bagi ringkasan, saya ingat dalam bentuk plan tu. Yang klausa-klausa 7.1 berkaitan apa. Biasanya penggunaan klausa ni dia bergantung sepenuhnya nanti terhadap soalan dan jawapan yang cuba Puan jangkakan daripada auditi ya. Bukanlah kita tak ada katakan macam kita katakan tentang pertanyaan terhadap pelantikan contoh. Kalau pelantikan tu jelaslah. Kalau pelaksanaan risiko macam telah dibentangkan pada sesi pagi tadi, risiko walaupun kita nak bertanya tentang risiko, kita kena jangkakan jawapan daripada auditi tu bagaimana. Kadang-kadang bila jawapan tu adalah menunjukkan apa, perancangan risiko ke, dia bercerita tentang risiko ke, ataupun maklumat risiko ke. Walaupun soalannya berkaitan dengan risiko, nak menentukan klausa tu sebenarnya bergantung sepenuhnya kepada penyataan waktu kita menulis dalam senarai semak dan jawapan auditi. Saya tak boleh nak katakan semua kalau risiko tu 6 je, klausa 6 je. Tengok pada jawapan lah. Itu pandangan saya. Bukanlah kita tak nak membina ya. Kalau kita nak tengok ringkasan tadi, saya yakin apa yang telah dibentangkan Cik Rozaini tu ada paparan. Mungkin nanti kita boleh sharekan saja situ. Kita letakkan saja klausa 7 tu berkaitan apa. Tuan-puan boleh juga merujuk kembali lah. Dari kepada tata diagram yang terdahulu dah, kita cuba perbaiki dari masa-masa ke semasa lah. Buat masa ini saya rasa itu saja Puan Yus yang mampu saya jawab lah. Kalau ada kesalahan kekurangan, mohon maaf daripada saya. Okey, terima kasih Cik Nizam. Ada lagi persoalan? Silakan. Satu lagi persoalan kalau ada. Ya tuan-tuan, kalau ada satu persoalan lagi. Kalau tak ada, kita tangguh dulu untuk tengah hari. Okey, rasanya tak ada Cik Nizam. Okey. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Cik Khairul Nizam di atas penyampaian taklimat sebentar tadi mengenai sesi susulan terhadap UFI dan NCR serta penulisan laporan audit dalam manah. Okey, Cik Khairul Nizam telah menyatakan dengan begitu tepat, jelas, jitu dan mudah difaham sebenarnya ya. Walaupun kita ada tertidur, ada rezeki, tapi masih lagi faham lah. Okey, harap semua berjaya berjaya ya mendengar dengan baik pada tengah hari ini. Seterusnya kita tangguhkan dulu bengkel kita tengah hari ini dan kita sambung balik pada jam 2.30 petang nanti dengan sesi atau aktiviti penyediaan senarai semak pengauditan di lokasi masing-masing lah contohnya ya. Ya betul. Ya. Sesi yang kelima nanti bermula pada jam 2.30 petang. Okey, dengan itu kita semua tangguhlah dulu ya. Laluan kepada makan tengah hari dan juga solat Zuhur. Okey, sekian, terima kasih sekali lagi Cik Nizam. Terima kasih. Kita jumpa 2.30 nanti. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan-puan, 2.30 nanti ya. Tak ada sesi online ya. Betul.